السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 82 baris 8 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Dan adapun kelakuan, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesarkan akan Dia dan menghinakan akan diri engkau. Ini sama perbahasan berkaitan dengan syukur. Jadi syukur dulu dia kata, syukur itu terhimpun padanya 3 perkara. Pertamanya ilmu, yang kedua kelakuan, yang ketiga pekerjaan. Jadi sekarang kita akan bahas perkara yang kedua daripada 3 himpunan syukur, iaitu kelakuan. Jadi yang kedua ialah dia kata, dan adapun kelakuan, sikaplah, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat. Suka cita seronok. Nak lahir rasa syukur, mesti kena seronok benda yang diberi. Seperti mana orang beri sesuatu, nak lahirkan rasa berterima kasih itu, ialah hati itu seronok lah, takkan sedih pula. Tu orang beri hadiah, kita sedih, nak terima kasih lah ke mana. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, maka kita berasa suka dalam hati kita. Allah Taala beri mata penglihatan, masih boleh lihat. Allah Taala beri pendengaran, masih boleh dengar. Allah Ta'ala beri perut, masih lagi boleh proses makanan dengan baik, sihat walafiat. Jadi banyak benda Allah Ta'ala beri. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bergembira ataupun bersukacita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta engkau membesarkan akan Dia, akan nikmat tadi. Membesar ni makna ihtiram, hormat, pandang besar, membesarkan, mentakzimkan, menghormati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dan menghinakan akan diri engkau. Berasa kita ni lekeh, kita ni orang yang tidak dapat menghasilkan nikmat tersebut sendiri tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Berasa gitu. Jadi kita berasa hina diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil takhadu' ataupun tadarru'. Maka kita akan lahir perasaan syukur tanpa diminta pun Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat tersebut. Itu dari sudut kelakuan. Kemudian yang terakhir, dan adapun kerjaan amal, maka iaitu pekerjaan dia, bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada pada yang dilarangnya, dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sudut amal pun lahir rasa syukur tu. Syukur itu terdiri pada ilmu, kelakuan dan pekerjaan. Dari sudut pekerjaannya ialah
kita buat segala apa nikmat yang Allah beri, 7 anggota tu kepada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaki ada taat dia, tangan ada taat dia, lidah ada taat dia, telinga penglihatan ada taat dia, hatta farah sekalipun ada taat dia. Jadi kita salurkan ke semua benda-benda tadi tu ke arah taat pada Allah Ta'ala, bukannya ke arah maksiat ataupun ke arah benda makruh ataupun khilaful aula. Paling-paling tidak benda haram lah. Kalau makruh tu sabih baik boleh elok. Kalau haram tu memang wajib elok dah. Begitu juga hak sunat. Jadi sunat sehabis-habis boleh buatlah. Hak wajib memang tak boleh tinggal dah. Hak sunat tu selagi mampu buat. Itu tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan kita. Kemudian seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran. Itu contoh. Kita tengok Quran. Tu dapat pahala dah. Tengok Quran dapat pahala, sentuh Quran dapat pahala, baca Quran pula dapat pahala. 3 pahala situ bila baca Quran. Kita tengok Quran, kita sentuh Quran, kita baca Quran, kita dengar Quran, 4. Jadi bila seseorang baca Quran, jadi 4 anggota dia buat taat ketika itu pada masa yang sama. Ni kalau baca tengok mushaf lah. Sebab tu kalau baca tengok mushaf dengan baca dengan dia hafalan, tengok mushaf lagi afdal. Kerana dia melibatkan anggota yang banyak lebih lagi untuk dia buat ibadat membaca Quran. Kecuali kalau dia nak mengulang hafal lah, tu tak boleh kata apalah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti engkau pakai dan kitab hadis. Ni kalau orang belajar ilmu lah, orang mengaji hadis ke, dia belajar Sunan Sittah, Kutubut Tis'ah, Sunan Darimi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, macam-macam lagi, Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Jadi dia tengok kitab hadis tu, isi kitab hadis tu, qala Rasulullah SAW, tak baca pun, tengok saja, dah dapat pahala dah. Tu. Kerana apa? Kerana dengan mata tersebut dia salurkan ke arah taat pada Allah Ta'ala. Dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Jadi terkeluarlah kitab ilmu yang tak beri manfaat. Tak beri manfaat, tak dapat pahala. Contoh beli kitab ilmu hitam ke, wal'iyadzubillah, baca sendiri. Tu tak ada manfaat. Sekarang ni baca kitab penawar bagi hati. Kita pun beli kitab, baca, tengok, belajar. Dapat pahala. Dapat pahala pegang kitab, dapat pahala tengok kitab, dapat pahala mendengar isi daripada kitab tersebut. Jadi macam-macam pahala dapat. Dan jangan engkau pakai akan akan mata pada melihat yang haram, seperti perempuan ajnabiyah. Artinya perempuan yang bukan mahram engkau, dan bukan isteri engkau, dan bukan sahaya engkau. Noktah. Ini bagi laki lah. Sama juga perempuan. Tidak melihat lelaki ajnabi. Selalu dalam kitab perempuan ajnabiyah, perempuan ajnabiyah. Lelaki macam mana? Perempuan macam mana? Perempuan boleh lihat tak boleh juga. Tak boleh tengok juga. Bukan makna ni asyik tekan lelaki ya, lepas tu perempuan boleh lah. Tak boleh. Dalam Quran larangan berkenaan dengan menundukkan pandangan tu laki dan perempuan, bukan laki saja. Tapi didahulukan laki di sebuah dia tu jantina hak kuat. Lepas tu lepas pada tu baru disebutkan perempuan. Dalam kitab dia sebut satu, faham dua lah. Dia panggil min babi hadfil min babi hadfil thani lidilalatil awal. Hazah yang kedua, tapi kenapa hazah yang kedua? Hazah yang kedua kerana telah tunjuk hak pertama. Hak pertama iaitu melihat oleh seorang lelaki akan perempuan ajnabiyah. Faham situ, maka fahamlah perempuan ajnabiyah. Perempuan juga tidak boleh melihat lelaki ajnabiyah, ajnabi. Tu. Ni kalau tidak ada hajat. Dan ni kalau bukan tengok selain aurat ni. Selain aurat pun haram dah. Kalau tengok aurat lagi haram lah. Melihat perempuan ajnabiyah yang haram ni ialah atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Walaupun tanpa syahwat, dia tengok saya saja tanpa hajat. Bukannya nak beli apa pun, saja tengok. Duduk tunggu berhujung sana ke hujung sana, tak ada kerja. Tu hukum dia haram.
Dan bukan isteri, dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Oh. Jadi dia kata engkau belanjakan harta. Belanja ni guna apa? Guna tangan. Tu. Jadi kita beli makan, beli pakaian, guna tangan, isyarat dengan tangan lah, sebab biasa guna duit dengan tangan. Sekarang ni kalau online pun, kalau kita guna ATM ke online pun guna tangan juga ambil kad. Jadi itu taat dari sudut tangan pula. Kemudian dan pada menuntut ilmu banyak lagi guna kaki mari sini, guna guna telinga untuk dengar, guna tangan untuk tulis, guna mata untuk tengok kitab, guna telinga untuk dengar syarahat. Jadi lagi banyak lah. Dan menunaikan haji, haji ataupun umrah, tu banyak juga ibadat badaniah, harta digadaikan. Lepas tu guna tangan melontar, guna kaki tawaf. Lepas tu guna mata untuk tengok depan lah. Kalau tak tengok depan habis langgar. Nak tengok depan tu tawaf tu, sa'i tu, tak berlanggar dengan orang. Dan sebagainya. Tiada pada maksiat seperti judi dan loteri dan ekornya, main nombor ekor, dan meminum arak. Tu semua benda maksiat besar lah. Itu dosa-dosa besar belaka. Biasa kita ni tak buat dah sangat dosa besar ni. Biasa buat dosa kecil ada lah. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu, melainkan syukur mereka yang meluaskannya. Mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan ada syukur tadi. Nokta. Adanya ada benda yang Allah Ta'ala beri yang mereka menyebabkan mereka syukur. Jadi dia kata sempurna syukur tu tidak akan dapat, tidak akan sempurna melainkan Allah Ta'ala meluaskan ada syukur tadi. Macam mana? Maka melihat ia seorang pada tiap-tiap suatu itu akan hikmah dan rahsia. Setiap benda yang Allah Ta'ala jadikan, dia mikir, dia lihat dalam keadaan penuh dengan hikmah dan rahsia apa di sebalik Allah Ta'ala cipta tu. Bukan saja-saja tengok. Dia tengok bulan, dia tengok apa hikmah Allah Ta'ala cipta bulan. Dia tengok lalat, dia cari-cari, dia mikir apa hikmah Allah Ta'ala cipta lalat. Allah Ta'ala cipta apa lagi? Cipta binatang sekian-sekian. Dia tengok makhluk. Jadi kalau kita belajar tauhid pun dalam kitab Ad-Durrul Thamin tu, jadi melihat alam ulwi dan alam sufli, alam bawah dan alam atas ni merujuk kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh mikir sampai tahap inilah bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia itu orang yang berakal dengan sempurna. Tu. Dia mikir semua tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa di sebalik yang disebut, apa yang di sebalik hikmah diciptanya benda tersebut. Tu orang-orang yang beriman yang sepatutnya begitu. Tu. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, pada orang tersebut, ataupun pada Allah, pada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, maka mengerjakan ia seorang akan apa yang Allah Ta'ala beri tu, apa yang Allah Ta'ala beri dan juga buat cipta untuk dia. Jadi kita ni kalau di sebuah manusia yang syukurnya 7 anggota lah. Syukur istilahi, syukur pada istilah, iaitu syukur anggota badan, 7 anggota badan ni. Lepas tu kita belajar penuh bagi hati awal-awal itu 7 anggota badan yang wajib dielakkan daripada maksiat untuk suci hati. Jadi kalau 7 anggota tersebut tidak dapat dijaga, tidak dapat disyukuri dengan sebaiknya, maka hati pun tidak akan dapat hati yang bersyukur. Tu. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia mereka akan hikmah. Maka hendaklah melazimkan ia seorang akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa buat sekian? Dia tak dapat lihat dengan kacamata hikmah Allah Ta'ala. Maka dia kena lazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kata sunnah sini, sunnah hak wajib, sunnah hak sunat. Bukan sunnah hak wajib saja, sunnah hak wajib senanglah. Tu. Mayang 5 waktu selesai. Puasa Ramadan selesai. Haji umrah selesai. Bayar zakat fitrah selesai. Habis dah aku buat. Banyak lagi. Tu. Tu sunnah Nabi SAW pula nak tahunya kena mengaji kitab fiqh lah. Jadi kitab fiqh dia akan bagi tahu ni sunat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW buat sekian. Tu.
Selepas semayang, Nabi SAW akan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas maghrib 10 kali, lepas subuh 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali, lepas maghrib 7 kali, lepas subuh. Baca ayat kursi sunnah Nabi SAW lepas daripada semayang. Macam-macam. Dalam semayang pula ada doa iftitah Nabi SAW buat. Nabi SAW saktah setiap ayat Al-Fatihah tu tak sambung direct. Setiap satu ayat berhenti sampai waladhdallin. Tu semua sunnah belaka tu. Tu Nabi SAW buat belaka. Nabi SAW rokok baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Tu semua kita bila kita buat tu pandang kata itu sunnah Nabi SAW. Bukannya reka-reka ulama buat tu. Lepas tu keluar daripada masjid kaki kiri, masuk pada masjid kaki kanan. Lepas tu itulah seumur hidup dia penuh ingat dengan sunnah Nabi SAW. Maka dia akan tubuhlah rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana dia dapat membuat sunnah Nabi SAW melalui anggota dia 7. Maka dia akan lihat setiap perkara tersebut dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di dalam sunnah Nabi SAW beberapa hikmah dan rahsia. Sekalipun tiada mengetahui kita dia akan hikmah dan rahsia tersebut. Jadi rahsia dan hikmah tersebut dihuraikan oleh para ulama. Tu kalau belajar tahulah. Ada benda rahsia dan hikmah yang tidak dapat dicari dan diketahui oleh para ulama. Maka tu dia panggil amrun ta'abbudi. Benda yang turut semata-mata, tidak tahu apa sebab dia. Macam maghrib 3 rakaat tak tahu sebab dia. Sekali lagi 4 rakaat tak tahu sebab dia. Esok subuh 2 pula. Sebab apa 2, 3, 4 ni tak tahu. Itu amrun ta'abbudi, benda yang kita turut perintah. Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku buat. Tu ya. Lebih pada tu tak tahu dah. Kerana di dalamnya dan bahwasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia orang itu akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun maksiat itu dosa kecil sekalipun, tu kufur nikmat. Jadi orang yang tidak sembahyang dalam mazhab Syafi'i tidak dihukumkan kufur i'tiqad, hanya dihukumkan sebagai kufur nikmat. Maka orang yang kufur nikmat ni hukum dia fasik, tak sampai tahap kafir. Walaupun dosa kecil. Report kita kena jaga dosa kecil. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Macam tadi juga. Dia orang melihat perempuan yang bukan mahram tanpa hajat tadi, dosa kecil. Tapi dosa kecil boleh jadi dosa besar bila kita pandang remeh. Ni dosa kecil je. Jadi besar lalu. Sebab dosa kecil boleh dihapuskan dengan zikir, boleh dihapuskan dengan wudu, boleh dihapuskan dengan sembahyang taubat, boleh dihapuskan dengan sembahyang tasbih dan sebagainya, amal-amal kebajikan lain. Tapi kalau dosa besar, kena syarat taubat macam dululah. Yang kita belajar dalam bab taubat, sifat mahmudah yang pertama tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka telah kufur ia seorang akan nikmat mata bila dia lihat perempuan ajnabiyah, walaupun dosa kecil sekalipun. Dan dosa kecil kalau buat kerak-kerak jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dianggap remeh akan jadi dosa besar. Dan telah kufur ia seorang tadi akan menikmat cahaya matahari. Rasa mata hati tu. Mana boleh matahari duk la'alla sawabnya mata hati tu. Baru bincang berkaitan dengan mata tu. Tiba-tiba telah kufur akan nikmat cahaya matahari. Mana pula jauh tu. Cahaya mata hati sebab mata hati kait dengan mata lendir ni. Dan telah kufur ia seorang akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat, melainkan dengan mata. Sekarang bincang bab cahaya mata, bincang bab mata. Jadi silap tu bukan matahari tu, la'alla sawab mata hati. Jadi mata hati akan menjadi koh pudar.
cahaya dia bila ke anggota zahir kita ni buat maksiat. Cahaya budak, cahaya mata hati akan semakin pudar. Bila semakin pudar akan semakin gelap. Sehinggalah kita bertaubat, maka insya-Allah taala kembali cerah balik. Sebab cahaya tu datang daripada iman kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kita sempurnakan dengan amal-amal taat, maka dia pun jadi lebih kuat cahaya tu. Bila kita sempurnakan dengan amalan-amalan maksiat, maka hati tersebut cahayanya makin pudar, makin gelap. Kemudian seperti matanya, seperti mata seorang, tu tiada sempurna melihat dengan dia. Gitu. Seperti matanya dan matahari dan langit, kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Dan telah kufur ia seorang akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia, dengan mata, dengan nikmat tersebut. Seperti matanya mata seorang dan matahari dan langit, kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata, dan tiada sempurna matahari dan cahayanya cahaya matahari melainkan dengan langit. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Okey, jadi gitu lah. Jadi gini ya. Kalau dia dah sabit matahari pas berantu, mana betul lah tadi tu. Telah kufur ia seorang akan nikmat cahaya matahari, iaitu cahaya matahari ni sebab kita boleh tolong untuk melihat sesuatu. Sebab mata kita ni perlu kepada cahaya. Mata kita jising, penglihatan kita ni perlu berhajat kepada cahaya sesuatu, baru kita boleh lihat satu objek. Jadi kalau kita menggunakan mata kita untuk buat maksiat, maka seolah-olah kita kufur dengan dua nikmat. Pertamanya nikmat mata, yang kedua nikmat matahari. Sebab mata tu nisbah kita boleh ada sifat melihat untuk kita lihat. Matahari itu pula nisbah kita ni dicerahkan oleh cahaya untuk dapat lihat sesuatu. Kalau seseorang tu gelap, seseorang tu berada dalam tempat gelap, walaupun ada mata, walaupun ada penglihatan, tapi dia tidak boleh lihat. Tak boleh lihat juga. Sebab apa? Tidak ada cahaya. Cuba tutup lampu belakang ni. Tutup lampu belakang. Ada belakang mata, ada belakang sifat penglihatan, tidak buta. Tapi dia nampak lagi tak? Tak dia nampak. Sebab apa? Tak ada cahaya. Tu. Beza dengan lihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pada cahaya. Jadi kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mustahil dapat melihat Allah Taala, kerana bila lihat ni perlu kepada cahaya. Jadi Allah Taala seolah-olah berhajat pada cahaya untuk kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Tu kod dia. Kita bukan begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berhajat kepada apa-apa melainkan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan penglihatan pada kita dapat melihat dia dalam keadaan tidak bertempat, dalam keadaan tidak berjising, dalam keadaan tidak berarah, tidak ber dan sebagainya. Kita dapat lihat Allah Taala di akhirat. Jadi bezalah penglihatan yang Allah beri untuk lihat dia dengan penglihatan yang Allah beri untuk lihat sesama kita. Jadi ada puak yang tidak menerima kata kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa bertempat, tanpa berarah. Ada sekarang ni berlambak. Tu yang digelar sebagai salafiyah. Salafi sangat. Dia kata tak tahu. Dia kata tak boleh. Tidak boleh melihat Allah Taala dalam keadaan tidak bertempat, dalam keadaan tidak berarah. Dia kata tak boleh. Mesti ada, bila tengok tu ada di satu arah yang tertentu. Dia pun tak boleh terima melihat Allah tanpa tempat, tak boleh terima. Melihat Allah Ta'ala tanpa berarah, tak boleh terima. Melihat Allah Ta'ala tanpa berada di arah sesuatu, tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Sebab dia faham penglihatan ni gini je. Penglihatan yang kita sekarang dapat ni, gitulah kita dapat lihat Allah Ta'ala. Mana perlu seseorang itu nanti lihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dengan mata juga, dalam keadaan Allah Taala di tempat tertentu, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ada di tempat tertentu. Jadi mereka tidak dapat menerima Allah Taala kita dapat lihat tanpa bertempat, tanpa berjising, tanpa berarah, dapat tak diterima. Itu kaedah akal yang sudah rosak.
Kaedah akal yang sudah rosak. Depa pantai kita dari sudut suka guna akal. Lepas tu tanpa sedar dia pun guna akal juga. Allah Ta'ala boleh kata, boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masa yang sama tidak bertempat dan tidak berarah, tapi mereka tak dapat menerima konsep begitu. Sebab faham apa? Faham ku akal, guna akal. Yang faham kata lihat ni macam ni, hak ni je. Tak ada dah lihat yang selain daripada ni. Allah Ta'ala cipta manusia, cipta pelihatan, cipta mata, ginilah, maka kita pun akan melihat Allah Ta'ala begini juga. Gitu dia kata. Jadi mereka tidak mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh untuk sebenarnya boleh untuk mencipta pelihatan yang dapat melihat Allah Ta'ala tanpa bertempat, tanpa bermacam-macam bagaimana, tanpa berarah, tanpa berjisik. Kemudian dan tiada sempurna matahari dan cahayanya cahaya matahari melainkan dengan langit. Jadi cahaya matahari nak ada pun mesti kena ada langit. Kalau tak ada langit, tak ada matahari. Falak sebab atas sana tu bintang, bulan, matahari, tu berhajat pada langit. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak cipta langit, cipta bumi saja, atas ada, macam mana? Atas ada apa? Kosong. Siang pun tidak, malam pun tidak. Siang pun tidak, malam pun tidak. Matahari tak ada. Tu. Kemudian maka telah kufur ia seorang dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Di langit nisbah pada cahaya matahari tadi, di bumi nisbah mata tadi. Ni kalau ni baru satu anggota mata. Lepas tu dia pun kata, dan qiyaslah olehmu atas ini, atas mata, akan segala maksiat yang lain. Maksiat yang selain mata. Maksiat tangan kau, maksiat kaki kau, kemaluan kau, perut kau, ikutlah qiyas sendiri. Jadi orang yang bermaksiat dengan salah satu daripada 7 anggota, kesimpulannya ialah dia tu sudah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat. Jadi maksiat seseorang tu berlaku sebab sebab padanya itu ada beberapa nikmat yang disalahguna. Harta disalahguna. Patutnya pergi bersedekah, bagi nafkah, bayar zakat, dia pergi joli, pergi beli judi. Itu salah guna nikmat harta. Orang pergi haji umrah, dia pergi judi, dia pergi tikar mereka. Itu salah guna kuasa, salah guna nikmat harta. Kalau pemimpin dari sudut salah guna kuasa, pergi ke arah maksiat, salah juga. Kemudian melazimkan oleh ada semuanya, semua nikmat tadi. Yang melazimkan oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi. Jadi kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat. Yang melazimkan beberapa sebab yang beberapa nikmat tadi oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi. Yang mana kalau kita tidik semua sebab-sebab dan nikmat-nikmat tersebut akan berkait dengan langit dan bumi. Akan berkait dengan langit dan bumi. Sebab kita tidak terlepas dua ni ya. Kalau kat sini bawah ni, kat atas bumi ni, dekat atas tanah ni panggil bumi. Dongok ke langit tu dia panggil langit. Langit pula ada berapa lapis? 7. Bumi pun sama ada 7 lapis. Tapi kita tak nampak lah langit yang ke 1, 2, 3 tu. Hanya langit dunia ni ya. Tu. Tak nampak lah langit kedua, ketiga, keempat tu. Wallahu a'lam macam mana hakikat tu. Ada alam kedua pun tak tahu kita ni. Setakat ni pun dah banyak alam dah, banyak planet dah, macam-macam galaksi dah. Tu pun satu alam dia panggil. Satu alam musyahadah ya. Yang macam-macam galaksi tu, galaksi ni. Kita ni galaksi lain, ada lagi galaksi lain dengan planet lain. Macam-macam galaksi. Kita ni sampai ke Pluto ni satu galaksi baru. Ada beratus ribu lagi galaksi lain. Tak tahulah berapa hakikat galaksi itu dan macam mana planet dia. Ada makhluk ke tak, wallahu a'lam. Makhluk macam mana pun tak tahu. Tak tahu belaka. Itu baru
Langit dunia ni belum langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh tu. Hakikat lah ke mana? Wallahu a'lam. Yang kita dapat tahunya ialah melalui khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak. Tu ya. Kemudian kata musannif, dan bahwasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka menunaikan ia mereka akan akan nikmat tadi dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, tiada kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi syukur tidak dapat sempurna juga melainkan tunai semua apa yang Allah Taala beri dengan ikhlas lillahi taala. Maka sebab tu lepas pada ni dia akan bahas berkenaan dengan ikhlas. Maka kerana ini demikian hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. Wallahu a'lam. Habis dah bab syukur. Masuk pula bab ikhlas. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ikhlas, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Kalau bahasa Melayu suci murni lah. Bahasa dulu suci murni. Ikhlas sekarang ni jadi bahasa Melayu asal pada bahasa Arab. Asal bahasa Melayu suci murni, suci sungguh. Tu. Suci ada dua, suci hati, suci zahir. Kalau ikhlas suci zahir. Suci batin. Ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala. Menunggal ni tunggal, mengesahkan Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad, dengan niat. Buat sembahyang memang kerana Allah sahaja. Ikhlas. Puasa kerana Allah sahaja. Niat tu. Niat untuk apa? Untuk Allah semata-mata. Bukan dapat pujian orang. Bukan untuk tunjuk terror. Bukan. Bukan untuk dapat PT. Bukan untuk dapat pangkat. Bukan belaka. Ikhlas lillahi ta'ala. Oh, payah ni. Ni payah sekali ni. Dan iaitu ikhlas tadi tu, bahawa menghendaki ia seorang dengan taat seorang itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ila Allah. Nak masuk maqam muraqabah, mendekatkan diri pada Allah Taala. Jadi tidak ada istilah ikhlas buat maksiat, tak ada. Ikhlas buat maksiat mana ada istilah tu. Saya ni ikhlas ni buat maksiat ni, nak kata betul-betul buat maksiat, tapi bukan ada kesadar kerana Allah situ. Buat maksiat tu hal dia lah. Mana boleh ada sangkut paut dengan Allah Taala? Tidak ada. Buat maksiat lillahi taala, tak ada. Lillahi ta'ala semua benda baik sahaja. Tidak ada benda maksiat sikit abu. Sama juga kalau benda lara, sama. Benda lara, benda maksiat, benda makruh, tidak ada lillahi ta'ala. Kecuali nak tinggal benda haram, tinggal benda makruh, ada lillahi ta'ala. Tapi kalau buat makruh, buat khilaful aula, buat benda haram, itu tidak ada lillahi ta'ala. Wajib dengan sunat saja ada lillahi ta'ala. Kecuali nak tinggalkan tiga tu baru ada lillahi ta'ala. Tu. Kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tu payah. Lillahi taala semata-mata tu payah. Ngajar lillahi taala. Mengaji lillahi taala juga. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tiada akan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja semata-mata. Seperti puji manusia. Ni contoh bagi menuntut selain Allah. Tamu puji manusia. Jadi kalau kita dah buat lillahi ta'ala, tiba-tiba dapat pujian manusia, itu tak apa. Bukan kata kita tak ikhlas pula. Tapi kalau kita ni buat first nak buat tu, memang qasad untuk dapat puji orang. Tu memang bukan ikhlas. Memang cerak bukan ikhlas lillahi ta'ala. Tu. Tapi kalau kita buat ikhlas dah, tapi orang ternampak kita, dan orang pun puji, tu tak apalah, terima lah, telan. Tu. Dan harta benda, dia buat satu benda tu taat untuk dapat pitih, tak bagi ikhlas. Tapi kalau kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan sekali dengan harta macam mana? Tu kena tengok banyak hak mana.
Atau Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau lebih daripada 50% tu akhirat, maka dapatlah pahala qadar dia niat tu. Kalau lebihnya dunia, 70% dunia, 60% dunia, tak dapat apa, kosong. Kalau dia ada serta kosak dunia. Dan dimuliakan. Dia buat satu benda-benda taat untuk dimuliakan oleh seseorang. Dimuliakan oleh orang yang berpangkat, dimuliakan oleh orang yang ternama, dimuliakan oleh keluarga, dimuliakan oleh masyarakat. Dia buat benda tu. Jadi tu ada unsur riya. Ikhlas ni lawan riya lah. Jadi yang tadi tu buat kerana orang, riya. Buat kerana harta, tidak ikhlas. Dia tak panggil riya lah, sebab tak tunjuk depan orang. Jadi ikhlas ni boleh jadi riya, boleh jadi tidak riya. Ikhlas yang riya ni, ikhlas yang lawan riya ni ialah ikhlas yang mana riya yang mana tunjuk depan orang. Tu lawan ikhlas lah. Riya lah. Riya yang ikhlas yang lawannya riya. Tapi kalau ikhlas bukan kerana orang, tapi kerana harta, tu tidak ikhlas, tapi tak panggil riya pula, sebab dia bukan tunjuk depan orang. Daripada segala tujuan dunia, dan lainnya daripada segala tujuan dunia, apa-apalah lain, dari pangkat, lepas tu pujian, harta benda, ikutlah apa-apa lain, sanjungan orang. Dan bahwasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Yang dipuji siapa? Dipuji syarak. Kalau manusia boleh jadi puji, boleh jadi keji. Kita buat satu benda tu boleh jadi keji, boleh jadi keji, boleh jadi keji, boleh jadi puji. Jadi kalau di sisi Allah, yang ni yang kita buat ni qat'an tidak ada khilaf, kata mesti dipuji Allah Taala, mesti dipuji syarak. Jadi kita pun buat tanpa peduli dapat puji atau keji makhluk. Tu ikhlas. Tapi kalau kita buat benda tu sebab orang puji, boleh buat. Kalau orang kita nak buat benda tu, ni dapat celaan manusia ni, walaupun betul, walaupun syarak suruh, tak jadi. Tu bukan ikhlas. Ikhlas ni dia tengok Allah Taala, syarak. Suka ke tak? Suka dia buat, walaupun orang tak suka. Apatah lagi benda tersebut membabitkan maksiat dan tidak maksiat. Kalau aku tinggal ni, maksiat. Kalau aku buat, tidak maksiat. Kalau aku tinggal, maksiat dan orang puji. Kalau aku buat, dia tu bukan satu maksiat dan orang akan hina. Jadi nak pilih mana satu? Susah. Kalau orang tak kuat, dia akan pilih yang maksiat, walaupun dia yang maksiat sebab dia dipuji, tak dihina orang. Kalau buat benda tu, dia akan menjadi tidak maksiat dan dihina orang. Dia terbalik. Benda yang tak maksiat sekarang ni nampak pelik di mata manusia. Benda yang maksiat dia berasa biasa. Ni zaman sekarang. Zaman sekarang benda yang maksiat dia berasa biasa, tak ada apa. Benda yang bukan maksiat, benda yang sepatutnya berlaku, benda yang sepatutnya dibuat, dia hina orang pula. Tu. Ni zaman terbalik. Tu. Dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dengan ikhlas. Sebab tu kena belajar tasawuf. Ibadat dari sudut sah batal. Dia tak terima lagi, baru sah. Sah tu makna lulus. Baru boleh masuk ke jabatan tertentu. Tak disahkan oleh mufti lagi, contohlah. Baru kita ajukan hantar program baru. Hantar program tu lulus dah. Itu ibadat. Tapi lulus nak dipanggil temu duga tu cukup syarat ke tak? Tak cukup syarat, lempar uang lah orang tu. Tak terima. Tapi kalau cukup syarat, dipanggil temu duga. Itulah macam Allah Ta'ala juga. Kita buat ibadat seperti kita baru beri borang, baru hantar borang, baru diterima borang tu. Sah ke tidak? Tengok hati pula. Kita buat ibadat tu ikhlas ke tak? Ikhlas. Maka Allah terima. Banyaknya dunia tak terima. Tu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, tiada disuruh akan mereka itu makhluk manusia, melainkan dengan menyembah mereka itu manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika membersihkan mereka itu manusia, bagi
bagi Allah Subhanahu wa taala akan agama daripada syurga yang besar dan syurga yang kecil. Itu tafsir tu, nukta. Itu dalam surah Al-Bayyinah sebut tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Taala. Okey, sembah Allah Taala. Sembah Allah Taala ni banyaklah puasa pun itu menyembah Allah Taala juga, taat pada Allah lah sini. Bukan sembahyang saja, haji, umrah, zakat dan sebagainya. Tapi bila dia buat ibadat tu mukhlishina lahuddin. Tu. Okey, membersihkan mereka itu, bersih hati. Mereka itu makhluk manusia baginya, yakni kerana Allah akan agama daripada syurga besar dan syurga yang kecil. Bersih diri daripada syurga besar, syurga kecil. Apa dia tu? Membersihkan mereka itu mana suci, bersih hati mereka. Mukhlisina, dia asalnya mukhlisina lahuddin, ni asal ayat dia mukhlisina dina lahu, asal itu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.